Sekejap, nampak semi screen? Eh, Nampak Doktor, nampak Doktor. Nampak ya? Okey, alhamdulillah. Nampak dah. Pengenalan Nampak. pemikiran Islam. Pengenalan pemikiran Islam. Mana dia? Okey. Sekejap. Okey. Ini adalah dia punya bentuk-bentuk pemikiran yang sering diungkapkan. Ada yang disebut sebagai materialism, sekular, liberal, rationalism, humanism, human right, pluralism, demokrasi. Satu istilah-istilah ni kita pun biasa dengar, dan mungkin kita boleh faham sendiri. Cumanya saya tak pasti kita faham tu betul ke tak, tu satu hal lah juga kan. Takut-takut kita faham tak seperti mana yang sepatutnya, itu satu hal. Yang kedua kan, bila kita mendengar istilah-istilah ni, kita tak tahu ujung pangkalnya. Di manakah hujungnya, di manakah pangkalnya. Jadi bila saya berikan gambar rajah ini, maka saya cuba untuk memberikan suatu penjelasan bahawa bermulanya pemikiran yang tak Islamik ni, pemikiran ini yang tak bertepatan dengan agama ini, dia bermula dengan benda, material. Kemudian barulah dia pergi seterusnya, dan dia punya kemuncaknya demokrasi. Itu dia punya asal usulnya lah. So mari kita tengok kan, ini dalam bentuk ni pula kan. Yang pertama dia mesti benda. Dalam agama kita ini kita ada 6 rukun iman. 6 rukun iman itu dia cuba menstrukturkan keyakinan kita kepada perkara gaib itu distrukturkan dalam 6 rukun iman. Beriman kepada Tuhan gaib, Allah Ta'ala gaib, malaikat gaib, kitabnya gaib. Memang Quran depan kita, tapi bagaimana Quran itu diturunkan, itu gaib. Rasul kita tak yang gaib, hari kiamat, semua perkara gaib, tapi distrukturkan. Beriman kepada perkara gaib itu dalam 6 rukun. Okay. Tetapi dalam pemikiran Barat ini, pemikiran yang tak Islamik ini, dia mula dengan benda. Mula-mula dia dengan benda. Kita, agama kita, mula beriman dengan gaib. Beriman gaib. Kenapa gaib? Allah Ta'ala gaib. Gaib ini bukan bermakna tak ada. Gaib bukan bermakna tak ada. Kadang-kadang orang silap faham pula. Dia gaib. Dia bukan bermakna tak ada. Gaib ini bererti tidak ada di hadapan kita. Kita tak nengok. Kita tak pegang. Itu gaib. Tapi benda tu ada. Contohnya ada di luar rumah. Tak ada depan kita, gaib lah di hadapan. Gaib lah di depan ni, di hadapan kita. Okey. Itu akidah kita orang Islam beriman kepada perkara gaib. Ini asasnya lah. Bila pergi kepada pemikiran Barat, dia punya pemikiran dia mesti benda. Sebab, pasal apa benda? Sebab dia tak nampak benda tadi, sebab dia tak beriman kepada wahyu, tak beriman kepada Tuhan. Dia tak ada struktur rukun iman ni, tak ada. Sebab itu mereka punya kepercayaan mesti benda. Kan? Bila benda, daripada situlah yang kita sebut sebagai kebendaan, kan? Kalau bahasa Arab disebut sebagai madiyah, kan? Benda itu daripada situlah akhirnya dia bawa kepada pemikiran-pemikiran yang seterusnya. Okey. Ini pun saya bagi beberapa gambar rajah ini supaya nak fahamkan benda ni semua berkait antara satu sama lain. Saya ambil gambar rajah yang inilah untuk saya jelaskan secara ringkas kaitan antara satu sama lain dalam setiap satu pemikiran ini. Okey. Hakimi biasa dengar tak rationalism?
Nationalism. Nationalism Rationalism. saya dengar, pernah dengar juga, betul. Ada juga kan. Tapi apa bendanya, apa Apa dia? benda itu tak Apa tak tak benda pasti doktor. dia? Takut tersalah nanti. Okey. Mungkin doktor boleh ceritakan. Human right biasa dengar kan, human right. Human right. Tak biasa dengar. Tak apalah, kita akan pergi satu-satu. Saya nak pada mukadimah ini kan, untuk saya berikan satu gambaran pada setiap satu daripada item-item ini ya, insya-Allah. Okey, kalau ada yang tak jelas, tak faham ataupun keliru, boleh masukkan dalam ruang chat ya. Yang pertama saya sebutkan tadi, mestilah berasaskan kepada benda. Okey, mesti benda. Kemudian apabila benda bererti, dia akan kontra dengan Islam, akan kontra dengan Islam sebab Islam berpegang kepada wahyu. Islam berpegang kepada wahyu. Barat dia tak ada wahyu, dia mesti benda. Kita orang Islam ada wahyu. Wahyu itulah yang menjelaskan perkara gaib itu. Wahyu itulah yang menjelaskan perkara gaib. Jadi macam mana kita nak tahu perkara gaib? Mestilah wahyu. Wahyu daripada mestilah kitab. Kitablah yang bagi tahu akan mati, akan bangkit semula. Sebelum ni Nabi Adam, sebelum ni kan, mana ada ahli falsafah, ahli pemikir yang hebat, dia boleh bagi tahu nanti akan berlakunya hari kiamat, akan berlakunya kebangkitan semula, akan berlakunya mahsyar, akan berlakunya. Ada tak ahli falsafah yang cakap begitu? Kan? Ada tak dia juga bercerita tentang kelahiran Nabi Adam, Nabi apa semua? Tak ada. Kan? Apa yang kita kena buat? Ahli falsafah tak boleh nak cerita perkara itu. Dia boleh ceritalah tentang Madinah, Fadilah, apa benda ahli falsafah ni kan. Tapi yang boleh menjelaskan dengan pasti Quran lah. Dan Quran itulah wahyu. Wahyu inilah yang mengimbangi materialism. Kita orang Islam kan, bila beriman dengan wahyu, bukanlah kita menolak benda sepenuhnya, tak. Dan kita hidup dalam rumah, dalam kereta, dalam dunia ini benda. Tetapi kita menganggap bahawa alam ini wahyu, alam gaib dan alam benda ini satu benda yang menjadi asas kehidupan kita. Okey. Jadi kita terima material pun kita terima, wahyu pun kita terima. Barat dia tak terima wahyu, mereka tolak. Apa yang mereka pegang? Oleh kerana mereka berpegang kepada benda, mereka akan pegang kepada sekular. Apa pula sekular ni? Tadi Hakimi bacalah apa dia punya perkataan tadi kan, bla 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 baca tadi kan. Panjanglah ceritanya kan. Ringkasnya sekular ni dia tak mahu agama. Ringkasnya sekular ni dia tak mahu agama. Sama ada tak mahu agama itu sepenuhnya ataupun sikit-sikit ataupun pilih-pilih. Tu secularism itulah. Ringkasnya begitu. Kalau orang tanya apa secularism, Hakimi, secularism ni ialah tak nak agama. Agama. Tak nak. Tak nak agama. Tak nak agama ni ada tahap yang core. Macam dia macam biasa dengar tak orang Kamal Atatürk. Biasa dengar tak orang sebut Kamal Atatürk. Dengar doktor, dengar. Saya dengar. Saya dengar Kamal Atatürk ni. Kan, dia orang yang memang benci agama lah. Sekular juga. Orang yang tak suka agama, pilih-pilih. Aku nak ikut, aku nak semayang, tak semayang sudah. Sekular lah. Kan? Maknanya sekular ni dia tak kisah agama. Ni sekular. Okey. Betul, ada soalan dekat bahagian chat. Boleh ke saya tanya untuk doktor jawab sekarang ke ataupun nanti? Apa dia? Ada soalan dekat bahagian chat. Okay, kemudian kita jawab ni. Kemudian. Bagi saya habis dulu, baru saya pergi jawab. Pergi habis dulu. Tapi boleh nak bagikan kumpul soalan, boleh kumpulkan. Nanti apa nama ni? Takut terlepas juga kan. Nanti saya kumpulkan, nanti saya ajukan kepada Dr. Siapa ada soalan, saya boleh buka ni soalan ni. Tapi saya nak jelaskan dulu, baru saya akan pergi soalan. Okay. Seterusnya, dalam setelah mereka ni
tolak agama ataupun pilih-pilih agama ataupun sikit-sikit, kan, mereka akan pergi kepada liberal. Liberal ini mereka nak bebas terus daripada sebarang ikatan, sebarang autoriti. Mereka tak nak. Mereka tak nak. Ini liberal. Jadi liberal ni nak bebas. Suka aku. Kenapa paksa-paksa aku? Sebab bila kita ikut agama, dia macam ada unsur paksa pun ada. Kan agama ni suruh kita. Bila suruh ni paksa tak paksa? Kan? Dia suruh semayang. Dia suruh puasa. Walaupun paksa rela, kan? Paksa rela. Tapi maknanya dia suruh, dia paksalah kita. Secara sukarela. Kalau tak semayang, kau masuk neraka. Kau tak semayang, kau dimarahi oleh Tuhan, dimurkai oleh Tuhan. Tapi dia, kan, orang yang liberal, dia nak bebas, dia ikut suka. Dia tak nak dipaksa-paksa. Liberalism ni ialah dia tak nak dipaksa-paksa. Tak ada siapa yang boleh paksa dia. Ni pemikiran orang liberal. Dia nak bebas. Bebas. Okey, nampak tak kaitan antara tiga ni? Material ni apa dia? Benda. Okey. Lepas benda, dia akan bawa kepada sekular. Sekular ni apa? Dia tak nak agama. Kenapa tak nak agama? Nak agama macam mana? Sebab kepala otak dia benda. Agama ni wahyu. Wahyu ni benda tu dah bercanggah. Kemudian dia akan bawa kepada liberal. Liberal ni dia bebas. Dah bebas, dia nak ikut siapa sekarang? Bila dah bebas, dia nak ikut siapa? Mestilah dia akan ikut rasional. Mesti akan dia ikut rasional. Apa dia ikut rasional? Dia akan ikut kepala dia sendiri. Dia akan ikut kefahaman dia sendiri. Dia ikut kepala otak dia. Kan? Ini yang dimasukkan dengan rasional. Maknanya mengagungkan pemikiran, mengagungkan logiknya, mengagungkan dia punya keupayaan, akal dia. Itulah dalam bahasa yang akademik itu begitu. Maknanya dalam bahasa mudah ni, kan, dia dah nak bebas, so dia ikut kepala dia sendiri. So itu kaitannya antara liberal dengan rasional. Okey, jelas kan? Kemudian bila selepas mana dia ikut kepala dia sendiri, dia akan bawa kepada human. Apa pula human ni? Human ni apa, Hakim? Human. Orang lah. Orang. Manusia. Manusia. Manusia ni maksudnya ialah dia tak fikir tentang Tuhan. Dia ada dua. Satu godism, God. Satu humanism. Okay. Satu godism, maknanya yang berfikir tentang Tuhan. Yang kedua humanism, yang berfikir tentang manusia. So dia tak fikir tentang Tuhan. Dia akan fikir tentang manusia. Apa fikir tentang Tuhan? Kan dia dah tolak materialism ni tadi. Kan materialism tadi menolak segala bentuk wahyu gaib, apa semua ditolak. Kan? Jadi mereka menolak benda, mereka menerima manusia sebab dia kata nak bahagia ni dengan manusia. Okey. Kemudian seterusnya, bila dia dah pergi kepada manusia, kan, dia akan pergi pula kepada suatu yang dipanggil dengan hak asasi. Sekarang ni dia nak base kepada apa yang dia nak buat. Dia nak buat apa? Dia nak capai apa? Dia nak kerja apa? Dia nak makan apa? Dia nak kerja apa? Dia nak matlamat hidup dia apa? Dia akan fikir tentang hak dia. Hak dia lah. Aku nak makanlah, dia kata. Aku nak apa namanya? Aku nak kahwin lah, dia kata. Kan? Aku nak kahwin sejenis. Kan? Aku tak minat dia perempuan, dia akan minat kepada perempuan. Dia lelaki, dia minat jadi lelaki. Aku suka aku lah, dia kata. Kan? Itu dia mementingkan apa? Mementingkan hak dia, ikut dia. Jadi so dalam pemikiran barat, masing-masing ikut keinginan dan hak masing-masing lah.
Yang ni ikut hak dia, yang ni ikut hak dia, ni masing-masing mengikut hak masing-masing. Sebab apa ikut hak? Sebab tak ada suruhan Tuhan ni, tak ada. Nanti kita akan pergi satu-satu ni, saya akan pergi seringkas dulu. Satu-satu kita pergi satu-satu ni. So bila tak ada suruhan Tuhan, jadi daripada mana dia punya punca kuasa dia? Dia punya asas dia. Hak asasi lah. Hak dia lah. Dia rasa apa yang dia rasa. Bila dia nak kahwin laki dengan laki, contoh kan, dia rasa disuka dengan laki, dia laki disuka dengan laki, maka dia keinginan itu diangkat menjadi hak dia. Ini aku mestilah kan, dia memperjuangkan kan. Okey. So masing-masing ada hak masing-masing dalam kalangan manusia. So bila kita ada berapa orang ni Hakimi, berapa orang kita dalam grup ni sekarang, dalam 166 dalam sesi kita kelas kita pada malam ni. 166 orang. Ada 160 orang, ada 166 hak. Kan? Mana satu hak yang betul, mana satu hak yang salah? Kan? Tidak. 160 orang, 166 keinginan. 166 keinginan masing-masing dia angkat, oh ini hak saya, ini hak saya, ini hak saya. Mana satu yang betul, mana satu yang salah? Dalam pemikiran barat tak boleh. Semua itu mesti dianggap sebagai betul. Pasal apa pula dianggap sebagai betul? Sebab kalau saya kata hak Hakimi salah, hak orang Nur salah, pasal apa saya kata hak dia salah? Apa sebab? Saya pun manusia, dia pun manusia, yang ni pun manusia juga. Siapakah yang lebih tinggi? Tak ada yang lebih tinggi. Maka mereka mesti menerima konsep pluralism. Mesti menerima konsep pluralism. Kenapa kena terima konsep pluralism ni? Sebab semua kena betul. Kan? Semua kena betul. Yang ni pun betul. 166 orang ni, kan? Semua ni kena betul belaka ni. Mana boleh salah-salah? Kan? Mana ada yang salah? Sebab semua betul. Pasal apa semua betul? Sebab pasal apa kau kata kau betul, sebab apa orang salah? Apa sebab? Mana punca? Mana punca kuasa? Tak ada. Maka mereka perlu untuk menerima konsep pluralism. Okey. So kita dah satu tahap yang seterusnya pluralism. Masing-masing dah terima konsep pluralism. Okey. Tapi walau macam mana pun perlu untuk membuat keputusan juga macam mana pun di akhirnya. Boleh ke tak laki kahwin dengan laki? Boleh tak perempuan kahwin dengan perempuan? Di Jepun katanya tak boleh ada. Saya terbaca baru ni kan, dia punya parlimen Jepun tak benarkan laki kahwin laki dengan laki. Kan? LGBT ni Jepun tak layan sangat. Tapi Jepun ni pula dia punya dahsyatnya dia boleh kahwin dengan robot. Itu dahsyatnya pula kan. Okey, tak apalah itu. Tapi nak ceritanya mereka akan pergi kepada satu tahap lagi yang disebut sebagai demokrasi. Demokrasi ni jangan faham daripada sudut demokrasi dalam politik. Maksud saya demokrasi ini ialah menggunakan suara ramai. Menggunakan suara ramai untuk menentukan kebenaran. Mana yang betul, mana yang salah. Guna asas apa? Menggunakan asas suara ramai. Bukan suara yang tak terpilih itu bukan bermakna salah. Tapi tak terpilih. Sebab apa? Sebab suara ramai bersetuju bahawa kahwin laki dengan laki ni boleh. Contohlah, itu contoh. Maknanya yang tak terpilih itu bukan bermakna salah. Cuma tak terpilih sebab semua tak setuju. Dalam Islam lain. Islam ni kan mencuri itu salah. Sebab haram, tak boleh. Kalau kau seorang saja pun kata mencuri itu halal, orang 10,000 orang, 1,000,000 orang kata mencuri itu adalah kalau seorang kata haram, 100,000 orang kata halal, tak boleh 100,000 tu. Tak terima dalam konsep Islam lah. Okey. Jadi
itulah putaran dia. Itulah putaran dia. Daripada benda, kan? Kemudian secularism, sekular, kemudian liberal, kemudian rational, human right, pluralism, demokrasi. Begitulah putarannya. Jadi, bila kita jelas dia punya putaran ini, maka kita tahu kat mana letaknya satu-satu asas dalam pemikiran barat, dan kita tahu, oh, ini dia punya puncanya dan kenapa mereka mendokong demokrasi. Mana kata orang yang bersikap demokrasi dengan maksud menggunakan kebenaran berdasarkan kepada suara ramai, kalau dia berpegang dengan konsep itu, berarti dia juga liberal. Orang yang liberal berarti dia juga pluralism. Kalau pluralism, dia juga secularism. Secularism, dia juga humanism. Humanism dia materialism. Kan? Dia apa? Berkait-kait antara satu, saya ni liberal, saya tak sekular. Mana boleh? Mana boleh? Kan? Saya ni humanism, saya tak materialism. Mana boleh? Kan? Sama ada dia menafikan ataupun tak, itu cerita lain. Tapi hakikatnya, kalau dia pendokong human right, dia mestilah mengagungkan rasional, mengagungkan logik. Kan? Mestilah dia tak suka agama, tak ikut agama, sekular, tak ikut agama. Tak ikut agama, dia akan pluralism lah. Dia akan semua betul lah. Bila dalam agama ni, dia mesti satu je yang betul. Kan? Okay? Ini secara ringkasnya apa yang boleh saya perkatakan tentang aliran pemikiran. Aliran pemikiran dan putaran aliran pemikiran. Okey, siapa yang jelas, siapa yang jelas tulis A. Siapa yang jelas tulis A. Siapa yang tak jelas tulis B. Siapa yang jelas tulis A, siapa yang tak jelas tulis B. A. Siapa yang kurang jelas tulis B. Okey. Alhamdulillah. Yang jelas. Okey. Okey, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Mai tulis A jelas. Maksudnya kan bila kita dapat faham putaran ini, maka kita tahulah kan semua ni adik-beradik belaka, adik-beradik antara satu sama lain. Okey. Mana soalan tadi ni, Hakimi? Okay, Doktor, saya bacakan soalan tadilah. Baik. Soalan dia, kitab Injil dalam ajaran Kristian dan Taurat dalam ajaran Yahudi, bukankah sudut teologi yang menerima wahyu juga? Bermakna konsep gaib juga? Dia tulis soalan macam tu lah, Doktor. Okey. Daripada Azmil. Daripada Azmil. Daripada Azmil. Kitab Injil, Taurat, Injil dan juga Taurat ini, kan, kedua-dua kitab menjelaskan konsep wahyu, yang ada unsur wahyu, yang menjelaskan perkara gaib juga. Okay, betul. Tetapi dalam agama Kristian, mereka menerima konsep secularism. Menerima konsep sekular. Mereka pilih-pilih agama. Pilih-pilih, bukan menerima semuanya. Bukan menerima semuanya. Mereka pilih-pilih. Kita, konsep agama kita bukan pilih-pilih. Agama bukan satu pilihan, tetapi suatu kewajipan. Apa contoh mereka pilih-pilih? Contohnya, dalam agama Kristian, agama ni untuk kerohanian, untuk hati, untuk spiritual. Main bola tak ada agama. Pergi makan angin, jalan-jalan, tak ada agama. Itu tak boleh. Maknanya mereka ada masalah daripada sudut
situ. Walaupun mereka agama, mereka ada membawa apa kita panggil wahyu, kan, dan wahyu dalam agama kitab mereka itu pun menjadi satu isu lah, sebab penulisan buku ataupun kitab Injil ini ataupun Taurat ini yang sekarang ni disebut sebagai the Holy Bible dikumpulkan as a book pada tahun 1600. Berarti selepas 1600 tahun baru dikumpulkan as a book. Jadi panjanglah, forum yang lain kita akan bincangkan terang tentang topik itu. Okey, Azmil ya. So alhamdulillah. Okey, sekular itu sama dengan etis? Tak sama. Okey, nanti kita akan bincangkan tajuk khusus. Mak Amir, etis ada satu tajuk khusus kita bincangkan tentang etis. Sekular ini dia ikut-ikut. Dia tak nak agama sepenuhnya, ataupun dia pilih-pilih, ataupun dia tak kisah kepada agama. InsyaAllah kita akan pergi satu-satu nanti, kan, pada setiap satu daripada pemikiran ini, insyaAllah. Ini buat macam Uya buat tadi ni. Okey. Seterusnya, mari kita tengok pula yang gambar rajah untuk kita lebih memahami di antara Islam dan Barat. Kita cuba dapat fahamkan bagaimana konsep Islam dengan Barat. Okey. Bila kita sebut pemikiran ini ialah benda yang tak nampak. Cara berfikir yang orang tak nampak. Mana siapa boleh tahu saya sedang fikir apa sekarang? Kan? Walaupun saya tengah bersyarah sekarang ni. Tapi siapa tahu saya sekarang perut tengah lapar. Hakimi dah makan ke belum? Dah kan? Mana siapa tahu saya tengah lapar sekarang, ataupun mungkin tengah fikir saya tengah panas sekarang, kan? Berfikir ni maksudnya apa? Berfikir ni kita tak boleh nak jangka orang fikir. Macam-macam bentuk orang fikir. Sebab itu Islam tak menghalang orang fikir, kan? Bila Islam tak menghalang orang fikir, macam mana cara Islam mengawal? Cara Islam mengawal, Islam beri rukun iman 6. Rukun iman 6 tu supaya perkara gaib ni jangan kau fikir macam-macam, ada Tuhan 2, Tuhan 3 lah, matlamat hidup. Islam dah bagi rukun iman yang 6 tu cukup untuk memandu cara manusia berfikir. Tapi ialah bila manusia fikir ni ada yang boleh jadi sesat, boleh jadi apa ni, dan ini antara tafsiran-tafsiran yang kita cuba bawa bagi memandu cara manusia berfikir dengan betul. Okey. Adlan ada liberalis sekular wajah baru. Ya, betul. Nanti kita akan bincangkan satu-satu ya, satu-satu. Ni DWD, konsep mengagungkan akal. Ada, kita akan bincangkan satu nanti insya-Allah. Okey. Advance belaka ni. Ni ustaz-ustaz belaka ni, kan? Advance ni tanya, kan? Okey, tapi tak apa, insya-Allah kita akan jelaskan satu-satu nanti. Okey, bila kita lihat, kan, nampak tak dia punya bawah sekali material. Dalam Islam kita beriman dengan perkara gaib. Dia akan menghilangkan ataupun menumpaskan bentuk-bentuk pemikiran kepada benda. Okey. Yang kedua, pemikiran sekular ini, kan, kita menerima konsep dalam agama kita Islam sebagai satu cara hidup. Islam sebagai satu cara hidup. Maka bila kita pegang konsep ini dalam Islam, maka kita tak terima sekular, sebab sekular ini dia terima sikit-sikit, dia tak nak terima. Tak boleh. Islam dia kena complete, kena terima sepenuhnya sebagai satu cara hidup. Liberal tadi kita sebut bebas, kan?
kita Islam ni, kita terikat dengan agama. Kita bukan boleh bebas. Kita bukan boleh bebas ikut suka kita. Mana boleh pakai ikut suka kita? Mana boleh kita makan minum, buat mana boleh ikut suka kita. Kalau begitu, kita kan, kalau semua orang ikut suka, susah hidup kat dunia ni. Kan? Okay? So, kita kena ikut agama dan kita terikat dengan agama. Okay? Kita menolak rasionalism. Kita bukan menolak logik, tetapi kita membuat paduan antara akal dengan wahyu. Kita tak terima wahyu, tolak akal, tak. Ataupun terima akal, tolak wahyu, tak. Tak boleh. Dua-dua ni mesti diselaraskan dan diselarikan. Diselaraskan. Selaraskan ni maksudnya bukanlah sama. Wahyu lebih tinggi daripada akal. Perlu dipadukanlah dua-dua ni. Kan? So kita tolak rasional. Kita juga tolak humanism. Humanism ni pemikiran yang menerima manusia saja. Dimensi Tuhan tak ada. Tak, kita tolak. Kita fikir Tuhan ni wujud dan hidup dalam diri kita. Kan? Wujud Tuhan dalam hidup kita. Kita juga menolak human right. Kita tak terima human right sebab kita menerima hukum syariah Islam. Syariah Islam, syariat, ada semayang, ada hukum hakam ni, dan kita menolak human right. Kita tak terima human right. Pluralism, kita ada kebenaran mutlak. Pluralism semua betul, mana boleh. Kan? Ada kebenaran yang mutlak. Kita mesti ada betul, mesti ada salah. Kan? Dan demokrasi, dengan maksud kita menerima konsep syura. Syura ni bukan mesti mesyuarat. Kadang-kadang orang faham mesti syura mesyuarat. Kalau ikutkan mesyuarat, demokrasi tu lebih mesyuarat lagi daripada syura. Kalau ikutkan demokrasi tu kan mesyuarat. Kan? Di parlimen orang bincang mesyuarat. Mesyuarat memang mesyuarat. Tapi kita bukan bercakap tentang soal cara pemerintahan. Tapi saya bercakap tentang bagaimana cara membuat keputusan. Ke dalam kaedah syura, membuat keputusan berdasarkan kepada wahyu, berdasarkan kepada Quran. Kalau Quran kata tak boleh, haram mencuri, kan, sejuta orang kata halal mencuri pun tak jadi juga. Ini dalam syura. Syura inilah membuat keputusan berdasarkan kepada wahyu. Kan? Bukanlah orang sebut syura ni, kita syurakanlah. Maksud syurakanlah. Kan? Syurakanlah tu maksudnya sepakat. Tak betul juga. Kan, kalau sepakat semua, kan, mana mesyuaratnya? Mesyuarat ni ada yang sepakat, ada yang tak sepakat, ada yang kita ambil suara ramai. Kan? Ada yang sebab ada yang memaksudkan bersyura ni mesti bersepakat, kita syurakanlah. Maksudnya kita sepakatlah. Kan? Tak boleh juga, mana boleh, sebab ada yang kita tak sepakat. Tak sepakat dalam mesyuarat, lepas mesyuarat kita terima. Kan? Ini kita kena jelas tentang perkara berkenaan. Tak apalah. Saya tak nak bincang detail, tapi saya nak sebutkan bagaimana dia punya pairnya ataupun dia punya pair apa bahasa Melayunya, dia punya rakan dia dalam Islam ataupun dia punya pasangannya dalam Islam. Ini Islam cara begini. Barat dia akan pergi material, sekular, liberal sampailah demokrasi. Islam caranya begini untuk kita faham konteks yang Islamik. Jadi ia akmal. Maknanya betul materialism merupakan tunjang kepada fahaman-fahaman yang menyesatkan. Kenapa disebut sebagai tunjang? Ini saya dah bincangkan tadi. Kerana Barat tidak terima wahyu. Mereka tolak agama. Mereka tolak wahyu. Kenapa sebut tolak? Kan ada tanya tadi. Kan mereka ada Taurat, mereka ada Injil. Ingat Barat tu agama ke? Tak, Barat tu bukan agama. Barat ni cara berfikir. Agama sebahagian daripada mereka. Kan? Agama kan, sebahagian daripada mereka. Rumah kita ni, kita ada rumah. Kan? Satu bilik daripada rumah ni agama. Yang lain-lain ni bukan agama. Kita kena faham gitu. Kan? Cara kita faham. Sebab tu siapa tanya tadi, kan ada apa nama ni, dia tanya tadi kenapa agama Kristian pun ada apa nama tadi kan. Jadi maknanya memanglah agama Kristian tu, tapi kita nak sebutkan bahawa dia punya payung besar dia kan adalah pemikiran benda.
Agama tu sebahagian daripada mereka. Dan agama tu pula pecah-pecahkan pula. Okey. Okey. Syarifuddin Ismail. Ni kesatuan dari Syarifuddin ni. Apalah, semua aliran pemikiran ada pengasasnya. Memang ada pengasas-pengasasnya. Tapi bila kita susun balik, kita akan jumpalah ni dia punya turutan dia. Memanglah satu-satu mungkin ada pengasasnya masing-masing. Kan? Tapi bila susun ni, kan, maka dia akan ada dia punya turutan dia. Okey. Suara saya perlahan. Saya rasa orang lain okey kot. Nur Aini, saya rasa kena buka sound tu lebih kuat lagi. Sound lebih kuat lagi, insyaAllah. Okey, ada beberapa soalan tu saya abaikan dulu. Saya abaikan dulu kerana kita akan bincangkan satu-satu nanti, insyaAllah. Okey. Seterusnya, kita akan pergi pula kita pergi satu-satu. Walaupun pergi satu-satu masih lagi secara ringkas. Sebab sepanjang 8 siri ini, kita akan jelaskan secara detail lah 8 siri ini. Pluralism ada tajuk khusus. Apa lagi? Atheism ada tajuk khusus. Tapi secara umumnya pada hari ini kuliah yang pertama saya akan memberikan satu gambaran tentang keseluruhan pemikiran-pemikiran yang ada ini. Okey. Materialism ini pemikiran yang mempercayai dan meyakini kewujudan satu mesti, maksudnya materialism ini ialah pemikiran nak tengok dulu material, mestilah dilihat. Ini materialism. Sebab tu nampak dia punya saya bagi ni, faith, keimanan versus materialism. Bila keyakinan dia akan lawan dengan benda. Jadi mereka bila sebut benda ini mengabaikan kerohanian. Mengabaikan kerohanian. Pencapaian diukur semua dengan benda. Ini pemikiran-pemikiran saya dah jelaskan tadi. Dia berlawan dengan agama. Agama adalah wahyu. Bila wahyu, dia alam ghaib. Material mesti nampak. Mesti nampak. Ini kita jelaskan. Okay. Bila daripada material itu dia akan pergi kepada sekular. Jadi sekular ini mereka menganggap urusan kehidupan tak ada kaitan dengan agama. Maksudnya ni yang disebut sebagai pemisahan, kan? Ini yang disebut sebagai nak ikut pun tak apa, tak ikut pun tak apa, kan? Ataupun mungkin juga kita kata ni agama ni adalah satu pilihan. Ni dalam konsep sekular itulah konsep dia, agama satu pilihan, nak ikut, tak nak ikut sudah. Mana boleh? Agama ni adalah suatu kewajipan, bukan pilihan. Okay. So bila ni kita kata tengok tahap sekularisme, ramai orang faham, kan? Orang faham bila sekular ni macam orang yang macam Siti Kasim, kan? Orang yang tolak agama. Tak semestinya sampai ke tahap itu yang disebut sekular, kan? Orang yang tak semayang pun sekular juga. Orang yang tak puasa, orang yang pergi, yang berzina, orang yang... Sebab apa? Sebab kita kena faham dah konsep agama. Konsep agama. Konsep agama ni siapa yang boleh jelaskan konsep agama? Konsep agama. Agama ni dia sifatnya mengikat. Orang boleh catat. Agama ni sifatnya mengikat. Kenapa mengikat, Ustaz? Mengikat ni maksudnya kita ni mesti terikut lah. Mana boleh ikut suka?
Boleh tak dalam agama ikut suka? Nak makan, apa nama ni, kalau agama ikut suka, sekarang ni siapa Tuhan? Sekarang siapa Tuhan? Itulah Ustaz tengok ulama-ulama ni khilaf, dia pilih, dia ulama, dia bolehlah memilih pandangan itu, pandangan ini kan, dia memilih, dia bukan pilih ikut suka dia akan ada disiplinnya kan. Jadi sebab itu sekular ini satu tahap pemikiran yang bermula daripada benci agama sampai mengambil agama ikut keperluan. Ikut suka dia, nak semayang-semayang, tak semayang sudah kan. Ini pemikiran pemikiran sekular. Okay. Macam kata Aqilah ni lah kan. Ada wujud ke situasi orang Islam mencampurkan faham Islam pemikiran barat? Iyalah, ada lah. Kan? Dia Islam tak semayang. Kan? Sepatutnya orang Islam kena semayang. Kan? Di Islam tak puasa, sepatutnya orang Islam puasa. Siapa tak puasa? Kan? Orang Islam kenapa tak puasa? Sebab saya malas lah Ustaz. Saya pun berat lah Ustaz nak puasa. Kan? Jadi sebenarnya kita orang Islam diikat. Bila kita tak ikut, terlepas daripada ikatan, sekarang ikut siapa? Sekarang ikut siapa? Kau tak sembahyang, ikut siapa? Tak puasa, ikut siapa? Tak nak benda yang halal, kau nak cari yang haram, sekarang ikut siapa? Ikut agama ke ikut sendiri? Bila tak ikut agama, ikut sendiri, sekarang ikut siapa? Ikut hawa nafsu, ikut kepala otak, ikut apa? Bila dah tak ikut agama, maka dia akan pergilah. Itulah sekular. Bukanlah sekular ni mesti kafir. Kadang-kadang orang salah faham. Sekular ni kafir, sekular. Sekular ni pemikiran yang tak nak ikut agama. Tak nak ikut agama ni ada beberapa kategori. Ada yang fasik, ada yang zalim. Dalam Quran, adalah hakim dalam Quran istilah sekular dalam Quran? Ada Ustaz. Tak ada lah. Kan? Mana ada istilah sekular dalam Quran? Apa istilah dalam Quran? Kafir ada tak dalam Quran? Ada doktor. Ya, kan? Kafir ada. Fasik ada tak? Masih ada. Fasik. Ada doktor. Syirik, kufur. Ni dalam Quran adalah istilah itu. Cuma dalam Quran tak adalah sebut sekular. Kan? Feminism pun tak disebut dalam Quran. Kan? Jadi, maknanya, bila orang sekarang mengkaji, dia mengeluarkan istilah-istilah yang seperti itu. Akan datang, tak tahulah istilah apa yang akan datang. Kan? Contohnya kan, contohlah, saya sebut contoh. Biasa dengar lah istilah healing. Dengar selalu doktor, selalu. Oh, sekarang ni dalam sehari dua ni healing. Oh, tengok bukit healing. Tengok ni healing. Dulu saya rasa dalam tahun sudah tak ada perkataan healing ni. Kan? Tahun ni je baru healing. Tahun depan perkataan apa pun saya tak tahulah. Kan? Jadi dalam Quran healing ni disebut tazkiyah. Tazkiyah tu nafs. Menyucikan diri, melapangkan jiwa, melapangkan hati. Tapi iyalah, sama juga sekular. Kan? Sekular. Sekarang ni istilah sekular akan datang, tak apa istilah pun kita tak tahu. Postmodernism, modernism lah, apa benda lah, kita pun pening lah. Jadi nak ceritanya, kan, sama ada bila orang yang tak ikut agama ataupun pilih-pilih, dia ni kepala otak dia sekular lah. Kan? Jadi kerana benda ni pemikiran, kan pemikiran ni kan kita boleh tahu sikit ataupun banyak, kita susah nak kenal pasti pemikiran orang. Kan? Ada orang sikit, ada yang banyak, kan? Tapi itulah realiti dalam pemikiran tu yang peningnya, kan? Peningnya pemikiran sehingga kita terpaksa buat sekolah pemikiran pada hari ini. Okey. Okey, seterusnya daripada apa tadi? Daripada sekular, kan, kepada liberal pula. Liberal ni dia no any authority, tak ada siapa yang berkuasa. Apatah lagi agama. Pandai-pandainya agama nak paksa aku. Pasal apa agama nak suruh aku pakai tudung? Kan? Pasal apa agamanya nak suruh aku semayang? Kan? Pasal apa nak suruh aku menutup aurat? Kan? Agama tu pun kan ada pun, kan nampak pun.
Dan agama-agama ni wahyu. Agama-agama ni wahyu. Bila agama ni wahyu memanglah tak nampak. Kan? Memang tak nampak. Kan? Dia betul ana kan, maksudnya ana tandek kan. Jadi memang ramailah yang menjadi sekular, maksudnya memanglah yang tak ikut agama ni ramai, ramai yang tak ikut agama. Okey, dalam liberal ni kan, dalam liberal ni ialah mereka menolak autoriti, satu. Yang kedua, mereka meletakkan keupayaan itu kepada individu. Maksudnya ringkasnya ialah individualism. Individualism. Apa maksud individualism? Individu. Diri sendiri, nafsi-nafsi. Dia membesarkan diri sendiri. Kan? Kenapa maksud membesarkan diri sendiri? Dia rasa hebat lah. Dia sombong lah, dia power. Kan? Orang sombong, power, nak paksa. Boleh tak nak? Senang ke nak paksa orang yang sombong? Kan? Susah betul. Susah, Doktor. Jadi ego sendiri. Orang yang ego, orang yang sombong kan, susah nak paksa kan. Sebab tu kan, liberal ni ialah dia rasa hebat, dia rasa power. Pasal apa nak suruh aku? Dia katakan. Apatah lagi wahyu nak suruh dia semayang lagilah kan. So dia nak bebas daripada ikatan nafs. Dia isunya bukan bebas itu. Kan? Dia punya liberal ni dia bukan bebas. Itu dia punya punca dia. Punca dalam liberal ni ialah mengagungkan keupayaan individu. Itu dia punya punca di kat situ. Bukan bebas itu. Kehendak dia tu tak ada siapa yang boleh untuk nak menghalang. Itu punca dia pada hawa nafsu. Tak siapa yang halang. So, daripada situlah timbulnya bebas. Tapi puncanya siapa? Puncanya daripada individualism. Kan? Jadi, bila dia nakkan kehendak dia tu tercapai, dia dah rasa hebat, dah rasa ni, maka dia akan tolaklah mana-mana orang yang menghalang dia, agama ke apa ke, dia akan tolak. Kan? Tu dia punya, kita kena faham dia punya punca kuasa ataupun asas kepada liberalism itu. Okay. Okay. Kita dah 10.30. Okay, boleh sikit lagi dah. Bila sebut liberal ini, mereka mulalah nak tafsir ikut kepala sendiri, nak rasa power, buat menganggap Quran ini sesuai orang zaman dulu sahaja. Tak boleh nak paksa-paksa orang, timbul lah. Kan? Pandangan saya ni tak boleh nak salah sebab pandangan saya ijtihad. Kan? Pandangan saya pun betul juga, pandangan ni pun betul juga. Yelah kan, memanglah betul. Tetapi kan, orang ni mesti ada disiplinnya. Kan? Dalam agama kena ada tanya pakarnya. Kalau pergi dalam bidang kedoktoran, pergi jumpa doktor nak belah perut. Sebab apa? Ada appendix nak belah perut. Tanya pada saya. Kan? Saya cakap bedah. Kan? Bedah. Tanya pada saya ni bukan doktor medical. Saya doktor falsafah. Doktor pembelaan pemikiran. Bolehlah. Kan? Kalau tanya saya, kan? Boleh tak belah perut? Cakap boleh. Sesatlah. Sebab apa? Sebab bukan bidangnya. Kalau cakap nak makan Panadol tu bolehlah. Yang umum-umum tu sakit apa perut, makanlah Panadol dulu. Kok senok perut ke demam ke, makanlah dulu. Tu boleh le. Tapi kalau yang lebih spesifik, yang lebih mendalam, nak kena bedah tak kena bedah ni, bukan boleh tanya macam makan Panadol. Kan? Dia kena lebihlah mendalam. Kan? Begitu. Okey. Apa Faiz? Palato kan? Tak tahulah kan, bab kata siapa nama ni.
kata MB Sanusi kepala bab kan, kepala bab. Okay. Seterusnya kan, okey, seterusnya rasional. Okey, tadi kita dah bincangkan tadi kan, bagaimana daripada liberal dia akan bawa kepada logik. Bukan bila dia ikut hawa nafsu, dia ikut logik dia pula. Logik dia. Dia ikut logik. Logik ni dia kata, saya selalu bagi contoh lah, zakat dengan riba kan. Zakat dengan riba. Mana lebih bagus? Zakat dengan riba. Zakat doktor. Ya ke zakat lebih bagus? Kan? Kalau saya kata riba lebih bagus macam? Kalau saya kata riba lebih bagus macam? Okey, kita tengok apa hujah kan. Saya kata ni maksudnya golongan rasional lah katakan. Dia kata zakat. Zakat ni keluar duit ke lagi untung ke lagi rugi? Ada bunyi orang berdengkur ni. Kita tidur gamaknya ni. Okey, saya dah mute kan, mutihkan. Okey. Terima kasih sekian. Zakat kan, zakat. Zakat ni lebih untung ke lebih rugi? Riba lebih untung ke lebih rugi? Tengok, tidak. Bila zakat kan, zakat. Kita zakat, kita kena keluar duit. Betul kan? Kan Sofian? Zakat, kita kena keluar duit. Duit ada 100,000. Korang ada 100,000 duit. Setiap tahun kena keluar. Siapa tahu? Kalau orang ada 100,000, pada setiap tahun dia kena keluar berapa ribu? Siapa boleh jawab? Dia ada 100,000. Dia kena keluar berapa ribu? 2,500 doktor. 2,500. Okey. Setiap tahun duit dia makin banyak ke makin kurang? Kurang lah doktor. Kurang kan? Kurang. Kalau riba, kan, dia bagi pinjam kat orang, dia bagi apa? Saya katakanlah bagi pinjam. Tak payahlah 2,500, 1% pun dah okey. Kan? 100,000 bagi pinjam, orang akan dapat pulangan 101,000. Berkurang ke ataupun lebih? Lebih. Kan? Itu daripada perkiraan logik. Daripada perkiraan logik. Kita, agama kita, bila sebut zakat, zakat tu berkembang. Mana berkembang, Ustaz? Berkembang ni kerana bila kita keluarkan 2,500, kita pertama kita bagi kepada orang miskin. Bukan dia berkurang. Dia diecer-ecerkan 2,500 kepada orang miskin. Mereka akan kembangkan tu jadi modal, jadi duit, jadi apa, dikembangkan. Okay? Kemudian Islam ni tak suruh supaya kita duit itu dikekalkan duduk bawah bantal. Kan? 100,000. Kalau kau simpan bawah bantal, kan? Hari ni kurang 2,500. Tahun ni kurang 2,500. Jadi 97,500. Okey. Tahun depan kena zakat lagi. Kan? Kena zakat lagi 2.5% lagi. Keluarlah 2,300. Kurang lagi. Kurang lagi. Tahun makin menyusut. Kan? Bila makin menyusut, bererti kan, Islam kata tak boleh, harta ini tak boleh menyusut.
Bila kurang, kau kena usaha, kena buat sesuatu, kena tambah. Sebab itu zakat itu bukanlah maksudnya kurang. Kurang ni satu sudut, kita memang kita habis. Kita keluarkan 25%, tetapi kita 25% itu kita ecek-ecirkan dan orang lain boleh mengembangkan harta kita. Satu. Yang kedua, kan, daripada duit zakat itulah yang makin kurang itu Islam cakap jangan kau kurang, kau kena tambah lagi, usahakan lagi, buat supaya dia jadi lebih banyak, bukan makin berkurang, kan? Okey, riba pula. Riba ni makin memanglah banyak, kan? Bertambah 100, tambah 100,000 dapatlah lebih lagi, bertambah. Islam ni dia tak nak cara orang dapat duit dengan duit melahirkan duit. Tak. Islam tak mengamalkan konsep itu. Kalau duit cara duit, akhirnya dia akan membawa masalah kepada hutang ni masalah. Apa yang Islam nak? Kena kerja, kena melabur, kena buat sesuatu. Bukan duit melahirkan duit yang akhirnya melahirkan sistem kapitalis. Panjanglah cerita tu kan. Masa kita dah 10.41. Okay. Itu saya nak cerita kalau menggunakan logik, akhirnya kita akan menolak zakat, menerima riba. Tapi kalau dipikir, siapa bagi tahu ni? Wahyu yang bagi tahu. Wahyu yang bagi tahu. Kita yang fikir macam tak logik, kan? Tapi kalau kita tengok, dia akan nampak, oh bagusnya sistem ini dalam Islam. Okay. Zulhelmi Aziz Melaka, ialah zakat boleh menjana ekonomi, berpusing kaya miskin, kan? So itu banyaklah kita boleh syarahkan berkenaan, tapi cuma saya nak cerita apa? Saya nak cerita ialah bagaimana dalam zakat ini, kan, kadang-kadang logik itu perlu dipandu oleh wahyu. Ini yang dalam agama kita tadi, paduan antara akal dan wahyu. Okey, panjang nak cerita tu kan. 10.40 dah. Okey. Okey, seterusnya kan ada soalan-soalan tadi yang tanya pasal pasal humanism, tak apalah kan. Humanism ni kan disebutkan tadi ialah human centric. Dia bukan God centric. Ini humanism. Being a humanist, menjadi seorang humanis bererti, kan, jadi baik ataupun jadi tak baik bukan sebab dosa pahala. Without expectation of rewards or punishment after you are dead. Ni bukan cerita dosa pahala, dia kata. Dosa pahala ni Tuhan. Kan? Aku nak baik, aku buat baik. Aku nak buat jahat, aku akan tanggung. Kan? Lagi mana polis tak tangkap, tak apa. Kan? Kita ni, kan, polis tangkap ke, polis tak tangkap ke, dosa. Kan? Polis tangkap pun dosa, polis tak tangkap pun dosa juga. Kan? Bagi humanis tak ada fikir pasal Tuhan. Sebab itu mereka buat kerja, kan, benda yang mereka suka. Nampak bagus kadang-kadang kan orang yang misi kemanusiaan, orang barat kadang-kadang bagus nampak jaga lembu, jaga kambing, jaga anjing, jaga macam-macam lah dia nampak, dia jaga bagus kan. Kadang-kadang kita pun heran. Lebih caring mereka, kan. Persatuan yang menjaga anjing-anjing ni, kan, ada juga yang sama jaga anjing, orang bunuh anjing dia cukup marah. Tapi adakah benda tu berasaskan kepada agama? Tak, kan. Mereka ikut dia lah, kan, ikut kepala dia, kan. Ini humanism. Okey. Jadi mereka menumpukan kepada kebahagiaan mengikut cara mereka, tak ada pasal dosa pahala, tak ada pasal Tuhan, kan, ikut apa yang mereka rasa elok dan mereka rasa baik, ya. Mereka rasa baik. Kat Malaysia tangkap pun boleh settle lah, iyalah, kan.
Dah tangkap polis pun ni bukan polis tangkap kan. Okey. Dan berkait dengan humanism ni juga yang membawa kepada Darwinism kan. Darwinism. Apalah, ini cerita panjang lah. Saya tak nak cerita tu. Okey. Saya nak pergi kepada hak asasi pula. Hak asasi. Hak ni kan, hak asasi ni dia ada dua perkara. Bila sebut hak, dia ada tanggungjawab. Bila ada tanggungjawab, dia ada hak. Okay. Jadi untuk semua peserta kan, kita ada siapa ni? Kita akan ada kuis. Kita akan ada kuis kat belakang ni nanti. Nanti korang jangan apa nama ni sambil makan kacang je dengar ni kan, sebab kita nak bagi ada kuis 10 soalan ni. 10 soalan ni kita akan bagi 10 soalan kuis di ujung nanti. InsyaAllah dalam pukul 11 nanti insyaAllah saya akan bagi kuis. Nanti ready ya. Jadi pukul 11 saya akan bagi kuis. Apa nama ni, Hakimi boleh copy paste dia punya tu siap-siap. Kita akan masuk dalam ruang dalam apa, nak masuk dalam ruang chat ni satu kan. Dan juga masuk dalam ruang dalam ni dalam grup WhatsApp. Grup WhatsApp kita bagi dua medium ni. Okey. Ni makan kacang tak apa, makan kacang tak apa, tapi kena fokus Sepian. Okey. Nanti kena jawab quiz ni. Quiz ada 10 soalan. Siapa jawab dapat mendapat 5 je, maknanya fail lah. Jawab 5-nya fail lah kan. Okey. Dia ada dua kan. Satu hak dan satu tanggungjawab. Dua-dua benda ni benda yang apa kita kata saling apa nama ni, saling perlu memerlukan antara satu sama lain. Tanggungjawab isteri itu adalah hak suami. Tanggungjawab suami itu adalah hak isteri. Okey. Apa benda pula Ustaz? Hak ni benda yang dia perlu dapat. Hak dia perlu dapat. Isteri kan, dia perlu dapat nafkah. Kan? Siapa yang bayar nafkah dia? Siapa yang bagi nafkah dia? Suami. Kan? Siapa tanggungjawab, siapa yang nak bagi nafkah? Tanggungjawab suami. Hak siapa? Itu hak isteri. Kan? Tekan begitu. So, dua-dua ni saling berkait antara satu sama lain. Saling berkait antara satu sama lain. Tapi, mana orang lebih suka? Orang lebih suka yang mana? Orang lebih suka tanggungjawab ke hak asasi? Hak asasi, doktor. Hak lah, kan? Kalau isteri ni kata di Sufian, ni kena makan kacang dulu lah. Jadi maksudnya orang lebih suka hak berbanding dengan tanggungjawab. Pasal apa? Hak dia dapat, tanggungjawab kena buat. Kan? Hak dia dapat, tanggungjawab kena buat. Yang kena buat ke orang suka, dapat suka. Orang akan pilih yang dapat. Kan? Tanggungjawab dia kena buat, suami kena buat tu, kena buat ni, payahlah kan. Sebab itu kan, agama sumber kepada tanggungjawab. Jadi sumber kepada hak ni nafsu. Kan? Jadi oleh kerana itulah Islam menekankan tentang tanggungjawab berbanding dengan hak. InsyaAllah kita ada satu tajuk khusus bincang tentang hak asasi. Satu slide khusus dalam modul yang keberapa saya akan bincangkan secara mendalam tentang
tentang hak ni. Ini semua saya akan bincangkan sana nantilah insya-Allah. Okey. Kemudian apa nama ni, pluralism, kan? Pluralism ni kita sebutkan tadi, semua ni sama belaka. Semua sama. Tak ada yang lebih, agama ni semua sama, tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Menerima kepelbagaian dan kesamarataan. Sebab apa? Sebab dalam pluralism ni kita tak nak gaduh-gaduh, kan? Tak nak gaduh-gaduh. Dia pun betul, ni pun betul. So bila semua betul belaka, kita tak payahlah gaduh-gaduh, kan? Jadi orang yang berperang-perang ni, bergaduh-gaduh ni, agama-agama ni sebab apa? Sebab ni halah, sebab benci-membenci antara satu sama lain. Sebagai mengelakkan benci-membenci antara satu sama lain, kita kata semua betul belaka. Tak payahlah yang mendakwa dia betul, dia salah. Semua betul belaka. Ini pula pluralism, kan? Jadi kita kata mana boleh macam itu, kan? Sebab apa? Kalaulah ada tak orang jawab? Ada siapa, saya nak tanya sikitlah kepada ni, kan? Ada tak orang kata semua agama ni sama je? Semua agama ni sama? Ada doktor. Ada. Macam mana nak jawab? Semua agama ni sama je. Macam mana jawab? Saya bagi jawapan macam ni doktor. Apa kata orang kata semua agama sama, apa kata orang Hindu masuk Kristian? Kenapa kau tak ajar masuk Islam? Betul-betul. Itu antara jawapan yang mudah. Pandai. Siapa nama ni? Siapa tadi? Hafiz. Apa tadi? Maknanya, kalau orang kata agama ni sama je, marilah masuk Islam. Mesti masuk Islam. Sebab apa? Sebab kan sama. Kan sama, mana masuk Islam? Kalau saya tak nak masuk Islam, memang bererti bahawa tak sama. Sama. Itu ringkaslah jawapan, nanti kita akan bincang dalam satu topik, rasanya saya akan bincangkan tentang pluralism ini. Jadi pluralism ini akhirnya tak ada dakwah, mendukung human right. Dakwah ni tak ada, okey. Kemudian akhirnya barulah kepada syura dan demokrasi. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ialah cara membuat keputusan berdasarkan kepada suara ramai. Ini demokrasi. Syura membuat keputusan berasaskan kepada siapa? Kepada Quran dan hadis dan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey, ini dia punya ringkasannya lah, material, sekular, liberal, rasional, moral, muslim dan demokrasi. Okey, saya nak respon beberapa soalan ni kalau ada yang boleh saya respon, dan ada yang saya terpaksa tak respon sebab sebahagiannya itu dia akan bincangkan dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Najihan adalah sekular Marxist, seperti nama saya boleh je. Okay. Khawarij. Khawarij dia bukan sekular. Dia bukan sekular, tetapi dia adalah aliran pelampau yang wujud dalam alamak, saya kena mute kan. Okey, aliran sekular ni memang pelampau ni ada dalam semua tempat ada. Orang agama pun ada pelampau, tak ada agama pun ada pelampau. Orang Yahudi ada pelampau, orang Islam pun ada pelampau, orang Hindu ada pelampau, orang Melayu pun ada pelampau. Semua kan ada pelampau-pelampau ini. Kan? Memang akan ada dalam semua. Dialah bukanlah kita kata ramai, tapi memang akan ada kelompok-kelompok yang seperti itu.
Okey, agama mengajar wasatiyah. Hmm. Okey. Sosialis dan komunis. Kita bincang lain lah, sosial komunis panjang kan. Panjang kan. Um, hmm. Saya akan pergi slide siapa tadi? Ni. Ni. Slide syura demokrasi. So ini secara umum lah yang boleh saya bentangkan kepada anda pada malam ni. Saya rasa banyak soalan-soalan yang telah diberikan dan saya rasa tak dapat nak jawab semuanya kerana meraihkan kepelbagaian dalam um, apa nama ni, dalam grup ini kan, ada macam-macam. Dah ready dah si Hakimi untuk nak bagi Dia. link. So boleh semua ready untuk menjawab soalan kuis. Okey, silakan. Saya share untuk soalan kuis kita ya pada malam ni, insyaAllah. Okey, kita ready untuk soalan kuis. Saya dah bagi dalam bahagian chat dan satu lagi saya akan masukkan dalam grup. Saya harap menjadi, takut-takut kau ada masalah. Okay, boleh tak jawab? Baik, Alhamdulillah. Boleh jawab soalan kuis kita. Tak banyak pun, sikit je, dalam 10 soalan saja. Okey, jawab soalan. Okey. Sebagai tanda hadir kena jawab soalan le. Sebagai tanda hadir, kena jawab soalan. Siapa yang dah jawab, boleh hantar nama, nombor kapalan. Sebagai tanda hadir. Okey. Dah jawab. Siapa dah jawab, tulis tanda tangan, tanda apa? Tanda thumb up dekat ni. Bahagian chat. Dekat bahagian chat yang ada tu. Hakimi dah jawab ke Hakimi? Oh, saya tengah jawab betul. Tengah jawab. Tengah jawab. Tengah jawab. Okay.